Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Atila, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual SMK Wangsa Maju Seksyen 2. So, jadi hari ini saya akan buat sedikit review mengenai kandungan buku teks Pendidikan Seni Visual tingkatan 5 yang saya pegang ni. Saya akan kongsikan ringkasan hasil pembacaan yang dijalankan selama lebih kurang 20 minit bagi buku teks Pendidikan Seni Visual tingkatan 5 KSSM 2021 di bawah bidang sejarah dan apresiasi seni visual bagi tajuk 1 iaitu Seni Bina. So, sebenarnya buku teks ini adalah buku teks yang digunakan pada tahun 2021 dan dicetak pada tahun 2020, which is tahun lepas. Jadi, edaran buku ini ke sekolah berlaku pada bulan Disember. Unit SPBT, Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Maju Seksyen 2 telah menerima penghantaran buku teks KSSM yang baru ini pada bulan Disember, iaitu pada cuti sekolah tahun lepas. Jadi, sebagai seorang guru yang mengajar tingkatan 5, sudah tentu penting untuk saya mendalami perincian kandungan silibus buku teks yang telah dikeluarkan ini bagi membolehkan saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang berimpak. Hasil aktiviti pembacaan yang telah saya jalankan selama 20 minit, saya telah mengetahui dan mengenali 4 seni bina yang difokuskan di dalam tajuk ini, iaitu yang pertama ialah seni bina rumah tradisional, yang kedua seni bina rumah ibadat, yang ketiga seni bina istana, dan yang keempat seni bina kompleks makam. Selain itu, saya dapat mengenali dan mengetahui dengan terperinci jenis seni bina rumah tradisional, iaitu terdapat rumah tradisional yang berpanggung, bertiang, berlantai tinggi dan mempunyai bumbung lipat kajang. Saya mengetahui dengan jelas setiap seni bina dan ragam hias di rumah tradisional itu mempunyai fungsi dan identiti yang berbeza mengikut negeri. Seni bina rumah tradisional kaya dengan seni ragam hias ukiran yang terdapat pada dinding, panel pintu, tingkap, tebal layar dan kekisi. Rumah tradisional di setiap negeri itu kaya dengan identiti seni bina tertentu. Contohnya rumah Prabung Panjang di Negeri Sembilan, rumah Serambi Melaka di Melaka, rumah Bujang di Terengganu, rumah Panjang di Sarawak, rumah Bumbung Perak di Perak, rumah Minangkabau di Negeri Sembilan dan rumah Limas di Johor. Dalam konteks seni bina rumah ibadat pula, saya mengetahui dan memahami dengan jelas seni bina rumah ibadat ini mempunyai perincian dalam konteks makna yang terkait dengan agama serta budaya. Contohnya, terdapat 5 seni bina rumah ibadat yang difokuskan di dalam tajuk ini, iaitu seni bina masjid, seni bina gereja, seni bina kuil, seni bina tokong dan seni bina gurdwara. Seperti rumah tradisional, seni bina rumah ibadat juga kaya dengan identiti tersendiri yang dipengaruhi oleh perkaitan agama dan budaya. Contohnya, seni bina masjid mempunyai kubah, mimbar, menara, bumbung dan siling seperti Masjid Kampung Laut di Kelantan, Masjid Ubudiyah di Perak dan Masjid Negara di Kuala Lumpur. Saya dapat melihat dengan terperinci seni ragam hias yang wujud di kuil, misalnya contoh kuil di Batu Kis Selangor dan kuil Sri Mahamariamman di Kuala Lumpur. Bagi seni bina istana, saya melihat dengan jelas bahawa seni bina istana mempunyai beberapa pecahan seni bina. Contohnya, seni bina istana negara mempunyai balai rongsri, dewan mengadap, kamar beradu, bilik santapan dan singgasana. Setiap seni bina istana juga mempunyai ciri-ciri seni bina yang berbeza, unik dan tersendiri. Contohnya, mempunyai landscape yang berbeza, singgasana yang berbeza, bumbung yang berbeza dan pintu gerbang istana yang berbeza. Contohnya, Istana Negara di Kuala Lumpur, Istana Maziah di Terengganu, Istana Iskandariah di Perak dan Istana Sri Menanti. Bagi seni bina kompleks makam ini, saya memahami dengan jelas bahawa seni bina kompleks makam ini adalah tempat untuk bersemadi golongan yang dihormati seperti sultan, pembesar, pahlawan, yang seni bina ni biasanya bercantum dengan masjid. Seni bina kompleks makam yang bercantum dengan masjid ini biasanya mempunyai seni bina yang direka khas menggunakan marmar. Itu adalah pengetahuan am yang baru bagi saya. Saya mengetahui dengan jelas mengenai penghayatan ataupun makna yang tersirat di sebalik sesebuah seni bina yang sebelum ini saya tidak tahu tanpa membaca. Antaranya ialah seni bina rumah Bujang di Terengganu yang mempunyai rekaan pintu yang rendah, simbolik kepada perilaku ataupun amalan masyarakat Melayu yang menghormati tuan rumah apabila kita sebagai tetamu masuk ke dalam rumah berkenaan. Jadi itu adalah simbolik mengapa pintu rumah Bujang di Terengganu itu rendah. Saya melihat dengan jelas mengapa seni bina rumah Serambi Melaka itu dikatakan unik. Ia kerana dia mempunyai tangga yang berwarna-warni. Hasil daripada pembacaan tajuk 1 seni bina sebenarnya memberi impak terhadap diri saya selaku bukan sahaja guru, bahkan sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana ataupun cara hidup berbilang kaum. Sebagai contoh, saya mengetahui dengan jelas mengapa kura-kura dianggap sebagai binatang penting dan terdapat di dalam kolam-kolam di Tokong. Ini kerana kura-kura itu dianggap sebagai simbol panjang umur bagi kaum-kaum tertentu. Saya mengenali nama lain bagi rumah limas di Johor. Sebelum ini yang saya tahu adalah rumah limas. Tapi bila saya baca, saya mengetahui nama lain bagi rumah limas iaitu rumah baju kurung. Saya juga mengetahui nama lain bagi rumah kutai di Pasir Salak Perak, iaitu ia juga dipanggil rumah potong pateni. Jika sebelum ini saya berkunjung di negeri-negeri lain, contohnya saya pergi ke Terengganu, saya melihat terdapat rumah tradisional Terengganu
iaitu rumah Wan Su yang popular tu. Dan bila saya masuk ke kampung-kampung Terengganu, saya lihat terdapat rumah-rumah Terengganu yang diperbuat daripada kayu dan mempunyai tiang. Jika sebelum ini, jika saya tidak membaca tajuk satu seni bina, saya mungkin beranggapan bahawa rumah ini tidak moden, rumah ini moden. Okay? Jadi selepas membaca tajuk satu seni bina, ianya meningkatkan kefahaman saya mengenai seni warisan Malaysia yang unik dan tersendiri dan mempunyai identiti yang pastinya berbeza di setiap negeri. Dan warisan ini wajar dikekalkan sebagai imej Malaysia yang di dalamnya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Dan saya sebagai guru pendidikan seni visual merasa bangga dengan keunikan seni bina di Malaysia dan perlu untuk saya didik murid-murid saya supaya menghayati keunikan seni bina warisan negara. Jadi hasil ataupun impak daripada aktiviti pembacaan yang telah saya jalankan selama 20 minit membantu saya meningkatkan pemahaman tentang konten pelajaran dan pada masa yang sama menyemai rasa cintakan terhadap kesenian warisan sebagai aset negara. Hasil daripada pembacaan yang telah saya jalankan selama 20 minit ini juga membantu saya untuk bermuhasabah diri dan sedar bahawa semakin banyak kita membaca, semakin kita sedar kurangnya ilmu semasa yang kita miliki. Ini bermaksud banyaknya ilmu-ilmu lain di bidang-bidang lain yang kita tidak lihat atau tidak nampak sebelum ini tanpa membaca buku. Sama ada membaca itu dilakukan secara digital ataupun bahan bacaan maujud. Saya berjanji kepada diri saya untuk menjalankan aktiviti pembacaan buku setiap hari walaupun hanya sekadar 20 ataupun 30 minit supaya saya dapat meningkatkan tahap kompetensi saya sebagai guru dan menguasai konten bidang saya selaku guru option pendidikan seni visual. Jadi anda selaku murid, bagaimana?